dia malu. Ya. Ketika mana dia sakit tenang, Nabi SAW membisikkan ke telinganya supaya dia mengucap kalimah syahadat. Yang dikira kalau sebenarnya dia mengucap kalimah syahadat, maka Nabi SAW akan menjadi saksi, ya, menjadi saksi yang akan membela dengan kalimah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di saat itu ada bersama-samanya Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Ya, Abu Talib menjenguk sekeliling mendapati ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu nama gelarnya, namanya Amru bin Hisham. Tengok muka surat 7, perenggan yang ketiga. Lalu Abu Talib melihat sekeliling. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni antara pemimpin Quraisy yang terkenal juga, bekas tuan kepada Bilal bin Rabah. Dan ada Utbah bin Rabi'ah, ni ayah kepada salah seorang sahabat Abu Saifah, serta pembesar-pembesar lain. Jadi bila ada pembesar-pembesar Quraisy di situ, Abu Talib merasa malu kerana Nabi Muhammad SAW adalah anak saudaranya. Oleh itu beliau merasa malu kepada pembesar Quraisy tersebut kerana mengikut budak-budak atau mengikut anak saudaranya. Kerana mengikut orang Arab adatnya syiaruhum kibaruna la yattabi'una sigharana, menjadi macam satu adat ataupun menjadi semacam satu slogan bagi orang-orang Arab ketika itu, orang-orang tua di kalangan kami tidak akan mengikut orang-orang muda di kalangan kami. Oleh itu kalau Abu Talib masuk Islam, dia seperti mengikut budak-budak, mengikut orang muda. Orang tua tak boleh ikut cakap orang muda. Kalau mengandung agama Islam, maknanya dia ikut cakap anak saudaranya Nabi Muhammad SAW, dan benda itu malu, mendatangkan rasa malu dan lain. Baik. Lalu Abu Talib pun memberi ucapan dengan mengatakan bal ala millati abaina, bahkan kekal aku dalam agama nenek moyang bapa atau nenek moyang. Okay, itu dia. Ada kan? Tengok muka surat 7 ada kan? Jadi bila dia kata macam itu, maknanya dia kekal dengan agama nenek moyangnya, iaitu agama membawa pengaruh. Sehingga Abu Talib mati dalam keadaan agama datuk nenek moyangnya itu. Abu Talib mati dalam keadaan kafir walaupun dia sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang zahir yang kita bacakan surah Al-Qasas ayat 26. Kita baca, jadi hujah bagi kita. Tetapi di kalangan orang-orang Syiah, mereka tidak mengakui Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Dia kata ini hanya penipuan orang-orang ahli sunnah. Sebenarnya Abu Talib mengucap dua kalimah syahadat. Wallahu ta'ala a'lam. Fatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka benar, mereka datang bawakan buktinya. Mengikut kepercayaan kita berdasarkan ayat Quran yang kita akan baca nanti, cukup menjadi bukti bagi kita bahawa Nabi Muhammad SAW tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, yang disayanginya, melainkan Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Abu Talib mati dalam keadaan Nabi Muhammad SAW bertutur cita, menangis dan minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada bapa saudaranya. Tetapi oleh kerana bapa saudaranya mati dalam keadaan kafir, permohonannya tidak memberi kesan apa-apa, walaupun yang berdoa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Talib itu berjasa besar kepada Nabi Muhammad, dia belum Nabi sekarang mana? Sekarang mana dia tolong? Dia pertahankan Nabi, dia pertahankan dakwah Islam. Tapi oleh kerana sayang atas sebab pertalian darah semata-mata, bukan antara
Rasulullah SAW antara satu keimanan, walaupun kita tidak ada kena-mengena hubungan darah keturunan dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tetapi oleh kerana dia tidak beriman, tidak berkesan, ya, doa Nabi atau dengan kata lain Allah tidak makbulkan doa itu. Menunjukkan kepada kita bahawa iman itu adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kalau manusia itu tidak ada iman, walaupun dia melakukan amal kebaikan sebanyak mana sekalipun amal kebaikan, ya, seperti mana Abu Talib memelihara Nabi, ya, memelihara Nabi kita kerana iman. Kerana iman dia tak ada, maka dia tidak diterima oleh Allah SWT. Yang surat Al-Taban, yang surat Al-Taban. Nabi SAW berduka cita dan Nabi suruh sedih. Allah Ta'ala berfirman kepada baginda SAW, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Surah apa tu? Surah Al-Qasas ayat 26. Ini ayat kita baca dah pada bulan lepas, dalam surah 6 pada engkau, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Engkau sayang kepada bapa saudaramu, tetapi engkau tidak boleh memberi petunjuk, ya. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, ya. Lepas tu antara bapa saudara baginda yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah juga adik-beradik kepada Abu Talib. Nampak? Abu Talib ada jabatan dalam Darul Nadwah ataupun dalam Parlimen Mekah. Dia ada jawatan politik. Dia ada kita kata dia ada ketokohan dari segi kepimpinan dalam kota Mekah. Hamzah tak ada. Hamzah dikenali sebagai orang yang panglima yang garang, yang mana kerjanya ialah memburu singa. Pada masa itu memburu singa, garang, panglima yang handal dalam peperangan. Dia bukan macam Abu Talib. Sebab itu dia tidak ada kepentingan untuk jaga kedudukan, tidak ada kepentingan untuk menjaga marwah. Maksud saya marwah, kalau orang kata Hamzah ikut ajaran anak saudara dia, patutnya dia, anak saudara dia kena ikut cakap dia. Dia ikut cakap anak saudara dia. Dia tak kisah benda tu. Tapi Abu Talib dia ada kesan itu, ya. Sebab itu dalam Islam ni yang dikira adalah seiman. Lihat seterusnya itu, di mana hidayah dengan makna iman ini ialah hidayah daripada Allah. Al-Quran merupakan hidayah. Al-Quran itu kitabul hudan linnas. Dalam ayat yang lain disebut hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang kita baca dalam awal surah Al-Baqarah ini, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran merupakan hidayah, merupakan petunjuk yang menjelaskan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, ya. Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, ya. Baik. Juga merupakan hidayah dengan makna keimanan yang ditanam dalam hati bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah itu, takut kepada Allah ini ialah dengan kita mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini takrif takwa yang paling mudah, ya. Al-imtithal bi awamirillah wa ijtinabu an-nawahihi. Ini paling senang saja. Dalam musim Ramadan biasalah ustaz-ustaz mana-mana tazkirah dia akan huraikan makna takwa ni. La'allakum tattaqun, kan? Dia berhuraikan tentang takwa. Banyaklah kata-kata Sayyidina Ali, ya. Takwa itu dia punya apa? Al-khawfu minal jahil wal amalu tanzih, wal isti'dad, tabligh bil qadim wal isti'dad bil rahim. Takwa itu ialah takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, beramal dengan kitab yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Lepas tu
redha dengan sedikit kurniaan Allah dalam kehidupan kita ni. Lepas tu membuat persiapan bekalan untuk hari kemudian. Itu takwa yang dikatakan, disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang paling ringkas sekali takwa itu, dia kata mengerjakan perintah-perintah Allah, al-imtithal bi awamirihi wa ijtinabu an nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Fattaqullaha mastata'tum. Quran juga menyebut bertakwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Sebab manusia ni kok mana dia usaha pun bertakwa, jaga diri daripada melakukan dosa dan maksiat, pasti dia buat dosa. Siapa cakap? Allah sendiri cakap. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Betul? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Berada hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, laulan nas yuznabun fa khalaqallahu khalqan ayadhibun fastaghfirunahu wa ghafir lahu wa yaghfir lahu. Atau kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia itu, kalau dia tak buat dosa, manusia ni tak buat jenis, tak buat dosa, la khalaqallahu khalqan, Allah Ta'ala akan ciptakan makhluk lain. Lalu dia buat dosa. Lepas buat dosa, minta ampun, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Usahakan elakkan daripada melakukan dosa. Tetapi kalau kita buat dosa juga, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi tengok pada surat 8 tu, melakukan perintah Allah. Orang yang ingat kepada perintah Allah Ta'ala, yang percaya kepada Allah Ta'ala, orang inilah orang yang tidak syak lagi dapat petunjuk daripada Al-Quran. Mereka lah yang dapat petunjuk Al-Quran. Adapun orang yang jenis tidak takut kepada Tuhan, Tuhan ini sekadar berita, orang beritahu kepada dia saja, ada Tuhan. Okey, ada. Dia kata sekadar ada kerana ada orang beritahu. Tetapi dalam hatinya tidak ada sifat takwa dan tidak ada sifat gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan dapat petunjuk daripada Al-Quran. Orang yang dapat petunjuk daripada kitab ini adalah orang yang takut dan gerun kepada Allah Ta'ala. Baik, pernah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni satu orang sahabat. Saya ingat ada satu pendapat ataupun riwayat bahawa dia ini asalnya daripada ahli kitab, orang Yahudi. Dan bila dia masuk Islam, dia ini salah seorang qurra Al-Quran. Jadi orang yang mahir baca Al-Quran, sehingga bacaannya itu dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan dia baca di hadapan Nabi SAW, baca kepada dia surah Al-Bayyinah, kan? Surah Al-Bayyinah. Mana baca daripada dia, minta dia periksa bacaan Nabi SAW. Itu surah Al-Bayyinah. Ubay bin Ka'ab, dia pernah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal Umar itu lebih alim daripada Ubay. Kalau ikut dari segi ranking sahabat selepas Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, lepas Abu Bakar Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab yang lebih alim, yang lebih berilmu, dia sendiri bertanya dengan orang yang lebih kurang ilmu daripada dia, lebih kurang alim daripada dia, iaitu Ubay. Dia sebenarnya di kalangan sahabat yang menjadi rujukan Al-Quran, yang menjadi rujukan untuk memahami Al-Quran. First ranking yang 4 khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lepas tu baru pergi kepada yang lain: Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al-Asy'ari dan lain-lain. Jadi kalau ikutkan ranking ni,
tetapi dia sendiri bertanya kepada bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ini semata-mata untuk menambahkan keyakinan di hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, janganlah seseorang itu malu bertanya orang yang lebih jahil daripada mereka. Sebab manusia itu bukan tahu semua sepi. Atau jangan kita ingat bila kita orang dah panggil kita ustaz, orang mengiktiraf kita sebagai alim, ulama, bangkali kita rasa malu nak belajar dengan orang yang lebih yang zahirnya lihat lebih rendah daripada kita. Jangan rasa malu. Kan Umar bin Khattab itu melakukan demikian. Baik, tengok surah 9. Yang ini saya cakap ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Quran Azim. Saya baca teks Arabnya dan kita tahu ada terjemahan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi wa qad qila inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Ubay bin Ka'ab an taqwa. Pernah Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya, Umar tanya dengan Ubay bin Ka'ab, ya, tentang takwa. Faqala ini dia tanya, wahai Ubay, apakah itu takwa? Tanya. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun berkata, amma salabta tariqan, ya, dari syaukin. Pernah tak engkau, wahai Amirul Mukminin, engkau berjalan pada sebatang jalan yang dipenuhi dengan duri? Maka Umar jawab, ya, qala bala, bahkan ya, aku pernah jalan yang berduri, jalan itu ada banyak duri. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ya, fama amilta, kalau kau jalan dekat jalan yang berduri, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Syamartu wa ijtahadtu, kata Umar bin Khattab, saya akan berjalan dengan cermat, saya akan jalan dengan berjaga-jaga, ya, bimbang kalau kaki saya terpijak duri. Itu kata Umar bin Khattab, ya. Maka jawab Ubay bin Ka'ab, qala fadzalika taqwa. Kata Ubay, maka itulah dia takwa. Kalau kita berjalan dekat duri, kita takut kaki kita terpijak duri, maka takwa itu maknanya kita dalam kehidupan dunia ni kita jaga-jaga, hati-hati supaya kita tidak melakukan perkara yang merosakkan diri kita. Kalau boleh kita sebut juga takwa ini ada kaitan dengan wara'. Ada kaitan dengan apa? Wara'. Wara' ni kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW sebut tentang halal dan haram, ya, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, ya, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sesungguhnya benda yang halal itu jelas dan sesungguhnya benda yang haram itu jelas. Di antara dua ni, yang halal haram ni ada yang tengah-tengah, perkara-perkara yang kesamaran, yang tak jelas, yang syubhat. Maka siapa-siapa yang berjaga-jaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga apa dia? Maka istabra'a li dinihi wa irdihi. Dia jaga agamanya dan kehormatan dirinya. Itu wara' takwa. Jaga-jaga. Orang kata boleh, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Macam orang banyak tanya saya pasal berkenaan sedikit video lagi pasal ekonomi tentang perbankan Islam, tahu kan? Ada orang tanya, macam mana hukumnya kita masuk dalam amalan saham ASN, ASB apa semua ni yang ada bercampur dengan apa, yang tidak patuh syariah ni, riba semacam itu. Kalau orang yang ni ada pendapat kata ni, ada majlis fatwa kata boleh. Tapi ini suruhanjaya security
dengan takwa ni kita tak ambil kan? Tak terlibat. Kalau orang tanya kita, rokok je rokok. Rokok ni ada ustaz tu, dia kata makruh je. Berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi fatwa kata fatwa Selangor yang first, fatwa mana, fatwa kebangsaan pun haram. Tak apa, ada dua pendapat kan? Ada dua pendapat. Aku pakai yang makruh. Bulat. So kalau orang yang ada takwa, dia kata benda ni dia syubhat. Faman ittaqa syubhat, siapa yang takut perkara syubhat, dia jauhi syubhat. Itu sifat takwa. Kalau ada dalam diri kita akan jauhi. Yang haram tu yang haram kita dah let it go lah kan. Let it go kan. Yang belakang gelap kita faham. Mesti dia kata ni let it go. Mana yang haram kita tak tinggal, yang syubhat pun kita jaga. Takwa. Sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa, iaitu orang yang berjalan pada jalan yang duri, dia akan jaga tak pijak duri. Kalau boleh bukan tak pijak, jauh daripada duri. Macam tu. Di mana takwa? Tengok perenggan yang ke-21. Di mana takwa itu laksana orang yang berjalan di jalan yang penuh duri dalam kehidupan sehari-hari, sentiasa mengkaji dan berhati-hati agar tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan bercermat dalam segala hal. Dalam buat jual beli, dalam apa, ada orang fikir tak buat berniaga, buat hukum hakam, ada orang fikir. Masih lagi nak menjadi ejen kepada syarikat insurans, sedangkan dah ada fatwa. Bila ada takaful, kita haram terlibat dengan insurans. Bila kita dah ada perbaikan Islam, kita haram terlibat dengan perbankan profesional. Kalau kita kerja bank, orang Islam datang nak urusan kita, jangan kita tawarkan dua orang. Encik nak buat pinjaman yang Islami ke yang profesional? Bagi orang sama macam kita kata, encik nak pahala ke nak dosa? Encik nak masuk syurga ke neraka? Kan? Encik nak bank Islam ke bank kafir? Telah diterang. Nak yang bank Islam ke yang bank kafir? Yang banknya ada dua-dua. Jangan macam tu. Bila kita tengok kita Muslim, orang yang datang kita duduk dekat meja kita Muslim, atau kita pergi dia terus yang ini plan, kita ada plan untuk pinjaman bagi yang Islami. Kad kredit, ada orang fikir kad kredit, ditawarkan orang kad kredit ambil, tapi tak tanya Islami ataupun tidak. Saya baru ni dalam semalam tu, orang tanya saya, dia baru guna kad kredit, baru guna RM200. Alhamdulillah, RM200 dia guna kad. Baru dia tanya saya baru tahu Ustaz, kad kredit yang saya ambil ni yang tidak, yang bukan Islamik lah. Apa hukumnya? Saya mengajar di Tenaga Nasional, headquarters Jawa Tadi. Saya kata awak bayar balik RM200 tu, tutup kad tu, dan awak kalau nak apply yang Islamik punya. Kalau orang ada takwa, dia begitu sifatnya. Segala urusan hidup seharian dia akan jaga. Baik, tengok lagi. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan sesuatu tanpa memperhitungkan halal dan haram. Yang tanda-tanda akhir zaman, manusia itu la yubali min aina dia tidak peduli tentang rezekinya, min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Dia tak kira daripada mana harta dia dapat, dan tak kira ke arah mana dibelanjakan harta dia. Tak ada akhir zaman. Sebaliknya orang yang bertakwa, jika hendak melakukan sesuatu, mereka bertanya dahulu, apakah hukum Islam dalam suatu masalah yang mereka hendak lakukan dan sebagainya. Ni benda ni dari segi hukum ada tak? Orang lagi nak berniaga emas, ada tak laporan emas? Dia tak nampak benda ni halal haram, boleh tak boleh. Dia kira ini kalau encik masuk
lepas 4 bulan Encik dapat sekian. Encik beli, Encik cuma masuk 4,000 je, tapi lepas 3 bulan dia boleh duit ni boleh membiak menjadi 20,000. Lepas tu Encik masuk balik, Encik akan dapat 100,000. Lepas tu Encik akan dapat 100,000. Lepas tu Encik akan jadi kaya. Macam saya kan? Tengok, tak percaya saya kaya. Lepas tu dia bilang, dia iPad dia, ini saya mula-mula masuk tahun 2010 tengok saya dah, lepas 2 tahun saya dah beli rumah. Tengok ni, ini kita tunjukkan bank statement. Tengok, ni dia bayar ni, betul. Kau tak tanya apa hukum beli emas dengan serahan tertangguh? Apa hukumnya? Ini ada pelajaran ekonomi ni. Beli emas, tapi emas tu tak diserahkan kepada kita, diserahkan bertangguh. Ada satu lagi kes, bayar saja duit, kita cuma dapat kertas. Emas tak dapat. Kertas tu kata kita ada sekian-sekian gram, sekian-sekian kilo emas, dan emas ni tidak boleh dipegang oleh pembeli, tetapi mesti dilaporkan sehingga minimum 4 bulan. Saya tak sebut syarikat mana, jangan ada orang marah lah. Ni video ni kan download dekat upload dalam YouTube kan, ada orang marah lah. Saya tak sebut syarikat apa, tapi sah atau tidak akad seperti ini. Sedangkan syarat jual beli ijab qabul, lepas tu taqabbul. Kalau beli emas ni, emas kita kena pegang, betul atau tidak. Saya beli emas, saya nak pegang emas tu, mesti dapat kat tangan saya. Terpulang saya nak simpan ke, saya nak jual ke, saya nak gadai ke, saya nak apa pun boleh, dan saya nak melapor pun boleh. Tapi itu akad yang kedua, bukan akad. Dia tak boleh gabungkan 2 akad dalam satu urusan jual beli. Betul atau tidak? Ini soalan untuk pelajar-pelajar prison. Kita tanya oleh depan ni, siapa boleh jawab? Boleh ke tak boleh 2 akad dalam satu jual beli? Dah jual beli, tak syarat lah. Awak beli saya punya kereta, tapi awak tak boleh bawa. Kunci saya pegang. Saya nak sewakan kereta ni, nanti dapat duit saya bagi awak duit. Boleh tak akad dia tu? Tak boleh. Itu pelajar prison tu bukan. So kita kadang-kadang bab jual beli, sewa menyewa, sewa rumah, banyak orang yang tak jaga benda-benda rumah tak akad. Sewa kereta, ni saya tanya ni soalan. Sewa kereta, orang bertukar-tukar penyewa kan, dah pakai kereta tu, bertukar-tukar orang, sampai kepada orang yang tak berapa dah, dia bawa kereta tu, tak jalan apa, baru jalan 1 kilometer, rosak. Lepas tu dia charge orang yang pakai tu, awak kena repair. Awak kena repair kereta ni. Dari segi akad, sah ke tak, betul ke tak, boleh buat. Berapa ramai dah orang pakai, tiba-tiba kena pada orang yang tak berapa menyewa, rosak, dan dia semua orang tu bayar. Nampak? Benda-benda macam ni banyaklah orang dia tak ambil. Sewa rumah lagi sama, sewa rumah semua. Patutnya orang tuan rumah dia dapat manfaat bulanan bayaran sewa tu. Kalau ada bumbung bocor, hak tandas rosak, apa semua, dia yang repair. Dia suruh penyewa repair. Ini benda-benda yang berlaku dalam masyarakat menunjukkan mereka itu tidak ada takwa. Mereka nak berurusan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, tapi tak belajar hukum hakam berkaitan benda ni, fiqh muamalat, tentang ahkam baik, tentang ahkam ijarah, ar-rahan dan lain-lain. Tadi Ustaz Nazri ngajar muamalat. Masih baik ngaji. Banyak orang tak mengaji pun geram. Kalau kita repair motor, kita kata pada dia tayar kita bocor, tolong cek tayar saya bocor ke apa ke. Patutnya tayar tu boleh tampal, dia pergi tukarnya RM70. Tayar Vietnam tu yang tebal RM70. Kalau dia bagi tayar Tokyo lagi mahal. Tiba-tiba nak bayar semua sekali 170. Apa mahal? Saya dah cekkan sekali, awak punya sprocket ni pun tukar. Sprocket saya pun tukar minggu depan. Tak apalah, 170 saya bagi 100 setengah. Mana saya tak tukar?
rupanya dia pandai-pandai tukar ini, kita tak suruh. Lepas tu kita kata tak nak bergaduh masa muka. Apa hukum dia? Banyak orang buat macam tu kan. Tuan-tuan sekalian, jadi menunjukkan orang hari ini dia tidak ada takwa, hidup kita jadi kucak-kacir. Manusia kucak-kacir, tidak fikir hal haram. Sebaliknya orang yang bertakwa, jika hendak melakukan sesuatu, mereka bertanya dahulu apa hukum Islam dalam suatu masalah yang mereka hendak lakukan dan sebagainya. Mereka takut kepada Allah ibarat orang yang berjalan di jalan yang penuh duri. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis. Hadis itu ada beberapa riwayat, saya baca dulu. Satu hadis Nabi sebut at-taqwa hauna wa asyara ila sadrihi thalath marat. Satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata takwa itu di sini, dan baginda SAW isyarat, Nabi tunjukkan dadanya 3 kali. At-taqwa hauna. Itu riwayat Imam Muslim. Takwa itu ada di sini, Nabi tunjukkan dadanya. Apa yang dikatakan takwa ialah perasaan yang terdetik dalam hati yang orang lain tidak lihat. Satu riwayat, Nabi summa yushiru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat. Nabi tunjukkan ada 3 kali. Kemudian summa yaqulu at-taqwa hauna. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Sama lah maksudnya, cuma bezanya satu hadis kata Nabi cakap at-taqwa hauna, baru Nabi tunjukkan ada. Riwayat Imam Ahmad, Nabi tunjuk tu 3 kali. Lepas tu baru at-taqwa hauna. Tak pula, tak kisah. Takwa ini dia kata takwa itu perasaan yang terletak dalam hati yang orang lain tidak melihat. Hanya orang itu dan Tuhan saja yang tahu. Betul, al-luzu ma haka fi nafsika wa yaqriha wa yaqra'an ayat qara 'alaihi nas wa yaqri'u ayat qara 'alaihi nas. Kalau dosa pula, benda yang bergetar dalam diri, dalam hati kamu bergetar, rasa takut, bergerak, dan benda yang kau buat itu kamu tidak suka orang lain tahu, itu dosa. Orang yang bertakwa bila dia buat salah, dia ada rasa bergetar dalam hati dia. Tapi kalau dia dah buat selalu, dah tak ada getar, dah tak ada vibration, dah tak ada. Sebab dosa itu dah jadi sebati dalam diri. Kalau kita tahu kita ni iman kita tengah meningkat atau tidak, tengok lepas solat, mahu tak hati kita buat maksiat. Kalau ada perasaan takut, rasa tak seronok, maknanya ada kesan daripada solat. Kalau orang solat bersolat, nombor ikut dia juga. Siap bawa tiket tu, pergi masuk sembahyang, kan? Tiba sujud tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jatuh tiket pula, kan? Sport Toto, Magnum 4 digit, kan? Tipu-tipu, gambar burung yang, kan? Pakai topi. Ustaz tahu Ustaz beli ke tak? Tipu gambar, yang kata beli tiket pula. Keluar tiket nombor ekor tu, masa lepas sujud. So, solatnya tidak ada kesan. Baik. Oleh yang demikian, perbetulkanlah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk soal perasaan gerun dan merasa takwa. Inilah yang menjadi nilai antara manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menurut Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Manusia, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, maknanya bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa Allah Ta'ala buat kita di berbagai-bagai bangsa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal-mengenal. Kenal-mengenal. Kemudian bukan apa, kamu kenal-mengenal, kemudian bukan kamu jadi mulia sebab kamu Melayu. Kamu jadi mulia bukan sebab kamu Arab. Dan dengan Arab ni, Arabnya kita tukar jadi imam.
Orang kita macam tu. Kali dia baca Fatihah melintang buka. Orang yang paling baik bacaan, afqahuhum, dari segi faqih, libah dari Arab, yang banyak menipu kan, yang banyak menipu orang Arab kuat ni. Ada kawan saya seorang orang Rusia, nama dia apa lupa. Dia masuk Islam daripada Moskow dia, orang Moskow. Kalau ikutkan negara Soviet komunis, masuk Islam. Dan dia nak belajar Islam, dia pergi, mula-mula dia pergi Syria. Saya ingat dia sebut, dia kata, "Inni azunnu kull al-Arab kal awliya." Mula-mula aku masuk Islam, aku bayangkan ataupun aku menyangka semua orang Arab tu seperti wali-wali. Ka'annahum malaika, macam orang, macam malaikat. Lepas tu lagi baca ayat, baca hadis tu, wailul lil Arab min syarri ma khalaqta. Dengar hadis, celakalah kepada orang Arab kerana akibat kejahatan yang hampir kepada mereka. Hadis tu Nabi cerita lain tentang Ya'juj Ma'juj, tapi sebab ada gerak orang Arab ni, orang Arab nak tipu duit dia kan. Dia baca hadis tu kata memang Nabi pun dah cakap dah, orang Arab memang celaka. Wailul lil Arab. Aku nak betulkan tu, aku rasa gerak, gerun dekat dia marah. Orang Rusia tinggi orang. Kawan tadi juga nama dia apa dia?